أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan kitab Qalbun Salim. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Hajar Rosniati binti Mansur. Yang dikasihi lagi dihormati saf pentadbiran sahabat-sahabat pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa istiqamah duduk dalam halqa ilmu, masya-Allah. Jadi bagi mohon keberkatan kuliah kita pada petang Jumaat yang barakah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para sediqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita. Kita tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh saf kepimpinan Gemenur Iman dan juga moderator kita pada hari ini Kekanda Amnira dan juga ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Okey, baik. Syukur hari ini dapat kita bersama pada Syakban Jumaat yang kedua. Jumaat yang kedua dalam bulan Syakban, dan insya-Allah pada hari insya-Allah tabarakallah pada hari Jumaat yang akan datang kita akan masuk pada Syakban yang ketiga. Kemudian keempat insya-Allah. Masya-Allah tabarakallah. Tadi admin kita dia kata ustaz itu Taranum Kurdi. Macam-macam doa admin ni. Saya tak tanya pun dia bagi. Masya-Allah tabarak. Ustaz buat tadi lagu apa? Dia banyak lagu. Tengok cara kita bacalah. Mula-mula nada kita. Kalau kita tarik tinggi, kemudian kita slow balik. Kalau kita tarik slow, kita alunkan balik. Yang penting dia bunyi bunga. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ada pula yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada pula yang baca nada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Lepas tu kalau saya jadi imam tarawih, memang saya akan lenggokkan setiap rakaat itu dengan Fatihah yang berbeza. Supaya makcik-makcik kat belakang, wow, anak siapa ni boleh bawa menantu. Gitu. Contoh. Jemaah jangan silap ya. Ini bukan kelas Taranum. Ini masih kelas Kebun Salim, insya-Allah. Dia tengok, wow, siapa ni boleh bawa menantu. Okey, sibuk. Tu seronok tu. Ada baca Quran ni, kalau kita baca dengan keseronokan. Lepas tu, Quran ni dia asyik bila kita berlagu. Contohlah. Tak apalah, petang-petang ni kita ambil mood sikit kan. Macam kita baca kuliah, apa-apa sekalipun yang kita baca dengan nada, memahami maksud tersebut. Itu lebih cantik. Wallahu a'lam. Sikit-sikit lah. Tak apa, nanti kita masuk tadarus Quran. Baik. Tanda-tanda orang yang sombong. Tengok. Tanda-tanda orang yang sombong, berkata pengarang. Yang pertama, berasa bangga melihat dirinya maju lebih daripada orang lain. Maksud dia apa? Bila dia dah berjaya, bila dia dah ada segalanya, dia rasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Timbul sifat bangga. Tak, tuan-tuan. Apa yang kita miliki, semua Allah Ta'ala yang punya. Kita tak boleh bangga, maka patut kita bersyukur. Bukanlah dengan nikmat kejayaan itu, kita memandang rendah pada orang yang tidak memiliki. Tak. Asalnya, pada hakikatnya kejayaan, apa yang kita miliki semua datang daripada Allah. Dan tanda-tanda orang yang sombong, suka menonjolkan diri terhadap orang lain. Dia suka menampakkan. Dia bahasa kita show off. Dia suka ke depan. Dia tak boleh tak tengok dia. Dia mesti tengok dia. Contoh dia begitu. Yang ketiga, minta dikedepankan dalam majlis keramaian. Minta dinampakkan. Bila pergi majlis mana-mana, mesti orang nak tunjuk dia. Mesti dia berada di tempat yang sebaiknya dan disebut. Tuan rahmati Allah. Kat majlis, dia nak, mesti dia nampak. Dia terlihat. Kalau tak terlihat, dia rasa macam diri dihina. Terbalik dengan Nabi SAW. Nabi SAW, bila mana di majlis keramaian, Nabi tak suka disebut-sebut nama Nabi. Nabi pun tak suka menjadi perhatian. Ketika mana Nabi SAW pergi ke majlis keramaian. Dan juga orang yang sombong yang keempat, bergaya dan beraksi angkuh ketika berjalan. Bila orang kaya ni, dia memang bergaya lah. Ataupun orang yang sombong ni, lagaknya, caranya. Kan kita boleh tahu, sombong ni dia tu jalan. Tengok jalan pun tahu belagaknya. Kan? Kita boleh detect. Cuma tuan-tuan, dia ada macam ni. Dia ada dua. Satu, sombong ni, kita tengok dia berjalan. Dia bukan sombong. Memang kejadian sifat dia macam itu kalau dia berjalan. Memang nampak macam sombong je kan. Kan? Sebenarnya bukan sombong. Memang sifat dia begitu. Tetapi perempuan kena sombong. Kalau dah kahwin kan. Contoh dah kahwin kan. Orang duk tengok kita. Kita kena ada sifat sombong. Kita tak boleh beri sifat yang mudah untuk orang laki-laki datang suka-suka mengacau kita. Tak. Mesti ada sifat sombong. Okey. Kan kita boleh detect the from
macam mana dia berjalan. Kau tengok orang berjalan, belagaklah dia ni. Tengok jalan betul. Tapi jangan kita mudah menghukum, sebab kadang-kadang perjalanan dia memang begitu. Cara dia memang begitu. Boleh? Boleh faham. Cara dia memang begitu. Tapi bukanlah makna dia sombong. Dia tak sombong. Cuma cara dia jalan begitu. Tapi ada orang memang jalan dia begitu, menunjukkan cara dia seorang yang sombong. Bezalah, different. Cuma bagi orang perempuan, dia memang kena sombong. Sombong kan berjalan. Show off, tunjuk badan, lenggang-lenggok, tak. Tapi mesti sombong dalam keadaan bila ditegur oleh lelaki-lelaki. Maknanya bukan kita ni, wanita ni dia kena, kadang bahasa kita kekandaan nira apa dia? Kena jual mahal. Sebab kita perempuan, mana boleh suka-suka je. Dia kena jual mahal. Contoh gitulah. Contoh. Allahu'alam. Bukan dia sombong tapi dia jual mahal. Sebab kita dah husband, So kita tak boleh, dan rahmati Allah. Bukan sombong tapi kita gayanya tu. Sebab kita dah ada husband. Contohnya begitu. Wallahu'alam. Dan yang kelima, membantah teguran orang lain walaupun dia salah. Ni orang yang sombong. Orang yang sombong dia tak boleh tegur. Kalau tegur, dia bantah. Walaupun dalam keadaan dia salah. Tuan-tuan, kalau kita salah, kena mengaku salah. Ibu-ibu, kalau kita salah, kena mengaku salah. Ni kena faham. Kena mengaku salah. Tapi kalau orang yang sombong, bila kita tegur, dia pula salahkan kita dan dia bantah supaya dia nampak betul juga. Inilah orang yang sombong. Dan yang keenam, tidak mengendahkan nasihat atau teguran orang lain. Orang yang sombong ni, ulama melabelkan, mengatakan ciri padanya adalah tak suka nasihat orang lain. Dan orang tegur dia tak boleh terima. Allahu Akbar. Ni kita kena elak lah. Dalam hidup kita ibu-ibu, mesti kena tegur. Dan kita kena terima nasihat orang. Kalau kita tak terima nasihat orang lain, bermakna hati kita bermasalah. Sebab tu, kadang-kadang duk fikir, dia kata ustaz saya ni, bila orang nasihat, susah nak terima. Bahkan orang tegur pun, saya takkan buat. Maka hati kita tu mempunyai sifat sombong. Tapi kalau kita menerima ataupun terima apa yang ditegur, maka dia adalah orang yang baik kerana berlapang dada. Dan juga orang-orang yang sombong adalah suka menindas orang Islam yang miskin dan lemah. Seperti mana orang-orang Yahudi, orang kafir kan Netanyahu Hayu tu sekarang ni menindas saudara-saudara kita di Palestin dengan tiada bekalan makanan, kebuluran. Ni pun diorang telah mengisytiharkan ingin perang Rafah pada bulan Ramadan. Maka perkara sebegini kita tak boleh biarkan. Kerana sifat orang Yahudi ini sombong dan juga berlagak. Dan yang berikutnya, orang yang sombong ni tuan-tuan, selalu menganggap dirinya betul dan tidak pernah salah. Selalu menganggap dirinya betul dan tak pernah salah. Tuan-tuan, kalau kita rasa diri kita sentiasa betul, ibu-ibu, kita ada sifat orang yang sombong. Tak pernah rasa salah, dia saja betul. Apa dia buat, betul. Apa yang dia buat adalah betul. Na'udzubillah min zalik. Ini saya sebut supaya kita dapat ambil iktibar dan poin-poin. Kadang-kadang kita buat, kita tak perasan. Tuan-tuan, selalu menganggap dirinya betul dan tidak pernah salah. Dia saja betul. Dia tak pernah salah. Yang berikutnya, suka memuji diri sendiri. Mengangkat diri. Kalau kita sebut sebagai bahasa orang Melayu, kita sebut angkat bakul sendiri. Dan berikutnya, bermegah dengan datuk nenek yang ada nama atau ahli agama. Maksud dia keturunan lah. Orang sombong ni membangga-banggakan keturunan. Tak boleh. Tuan-tuan. Dan juga bermegah dengan keturunan. Itu sajalah sifat orang sombong. Tak boleh megah-megah dengan keturunan. Keturunan ni bukan menjamin syurga. Sekalipun kita tu keturunan, tapi sifat kita pelaku maksiat, maka tidaklah juga tergolong dalam golongan orang yang
melakukan kebaikan walaupun keturunan, sebab bukanlah keturunan itu menjamin kepada perkara-perkara yang kita sebut. Wallahu a'lam. Tuan rahmati Allah. Baik. Dan juga berkata Imam Al-Haddad menambah, semua tanda ini menunjukkan sifat takabur yang amat tercela dan buruk, yang kerap menimpa sesetengah anak-anak orang yang baik, yang tidak mempunyai pandangan yang jauh dan cetek pula ilmu pengetahuan mengenai selok-belok agama. Sesiapa yang bermegah diri dengan keturunannya atau dengan datuk neneknya, nescaya berkat mereka akan lenyap daripadanya, sebab mereka itu tidak pernah membangga diri atau menyombong diri terhadap orang ramai. Kiranya mereka bersikap demikian, nescaya hilang, lenyaplah kelebihan dan keutamaan yang mereka terima daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab datangnya sifat-sifat tercela ni sebab tidak faham agama. Kalau kita faham agama, maka dapatlah kita hindarkan dari sifat-sifat yang tercela. Dan berkata pengarang ketika haji wada'. Wada' ni ataupun haji perpisahan, wida' ataupun umrah wada'. Ketika haji wada' perpisahan, Rasulullah SAW pernah mengingatkan dengan sabdanya Nabi SAW, Ya ayyuhan nasu, inna rabbakum wahidun, wa inna abakum wahidun, ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wala li ajamiyyin ala arabiyyin, wala li ahmara ala aswada, wala li aswada ala al-ahmara illa bittaqwa. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu. Bapa kamu adalah satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan kepada orang Arab atas orang Ajam, bukan Arab. Tak ada. Tidak pula bukan Arab atas orang Arab. Okey, tidak pula orang yang berkulit merah atas yang berkulit hitam. Dan tidak pula yang berkulit hitam atas yang berkulit merah, kecuali dengan takwa. Tak ada beza kita ni. Melainkan setinggi-tinggi manusia itu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi hak kepada ke atas yang seperti nama Nabi SAW sebutkan. Beza kita takwa. Tiada hak orang Arab kata kita, dan kita pun tak ada hak orang Arab tak ada hak pada orang Arab. Dan tidak pula orang berkulit merah atas yang berkulit hitam, dan tidak pula yang berkulit hitam atas yang berkulit merah, kecuali dengan takwa. Hak kita tiada, melainkan di sisi Allah adalah takwa. Wallahu a'lam. Baik. Disebutkan juga antara ubat. Dia pakai ubat pula. Ubat sombong. Ubat sombong. Sombong ni ada ubat. Cuma ubat dia tak dapat dekat klinik ataupun hospital. Dan disebutkan ketahuilah, ubat sombong ialah orang yang sombong hendaklah mengetahui hakikat dirinya yang berasal daripada air mani yang hina dan akan berakhir atas nama kematian, menjadi bangkai yang tidak bernilai. Lahirnya kita daripada air mani ataupun keluar daripada tempat air itu di tempat yang hina dan berakhir dengan kematian. Kenapa perlu sombong? Sebab kita semua akan mati. Dan lahirnya kita pada satu air yang datangnya daripada tempat yang kotor. Maka tak perlu sombong. Dan kenapa kita perlu sombong? Sedangkan mati nanti kita dimandikan. Sedangkan mati nanti kita diusung. Sedangkan mati nanti kita akan dikebumikan. Semua berkaitan dengan mati. Maka tiada apa yang perlu disombongkan. Dan sebab tu ubatnya begitu. Yang kedua, disebutkan antara ubat sombong, antara kelahiran dan kematian, dia membawa najis yang ada di dalam perutnya. Antara kelahiran dan kematian, dia membawa najis yang ada di dalam perutnya. Kenapa nak rasa sombong? Kita mati hidup, najis yang dalam perut tu kita
kita bawa. Dan yang ketiga, kenapa perlu sombong? Dahulunya dia tidak ada di dunia, kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berasal daripada tanah. Kita ni nak bangga apa? Tanah ni sifat dia apa, tuan-tuan? Kita pijak, kita jalan, kita di atasnya. Kita dijadikan Allah daripada tanah. Kenapa nak rasa sombong? Yang berikutnya, dia melalui. Tuan-tuan, maknanya Allah jadikan. Bukan dia jadi diri sendiri. Manusia-manusia ni, dia melalui proses penciptaan, iaitu bermula daripada air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi seketul daging, dan jadilah dia sebagai manusia. Tuan-tuan. Bermula daripada air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi seketul daging, dan jadilah dia sebagai manusia. Gambaran yang disebutkan. Maknanya apa yang perlu kita sombong? Kita ni daripada sejenis air je. Kemudian menjadi darah, kemudian seketul daging, dan kemudian menjadi manusia. Dan kita nak sombong kenapa? Ni ubatnya. Kata ulama, dahulu dia tidak ada pendengaran, penglihatan, ilmu pengetahuan dan kekuatan. Semua itu dijadikan oleh Allah. Bukan yang kita boleh cari sendiri, melainkan Allah bagi. Kenapa perlu sombong? Dan berikutnya, dia boleh terkena penyakit. Sakit kerana penyakit. Terkadang dia sakit yang tidak boleh dihalang. Kenapa sombong? Kalau bila Allah berkehendak sakit, kita akan sakit. Dan ada penyakit yang datang, tidak boleh disembuhkan. Sebab tu jadi manusia jangan sombong. Kita bukanlah tak boleh datang penyakit, kita juga bukan tak boleh sakit. Dan berikutnya, kadang-kadang dia ingin tahu tentang sesuatu, tetapi dia jahil, tidak tahu tentangnya. Dan yang terakhir, ubat-ubat bagi orang yang sombong, dia kena tahu, dia ingin melupakan sesuatu, tetapi dia tetap mengingatinya, atau sebaliknya, ingin mengingat sesuatu, tetapi dia lupa. Sebab kamu manusia. Kamu ni tak ada kesempurnaan. Kadang-kadang kamu nak ingat, tetapi kamu lupa. Kadang-kadang yang kamu lupa tu, tiba-tiba kamu ingat. Terbalik. Maka kamu ni manusia. Tidak apa yang sempurna. Kamu ni ada kelemahan. Kamu ni juga ada kekurangan. Dan jangan sesekali melihat kelemahan orang lain seperti kamu terlalu sempurna. Tengok kehidupan orang lain, membanding-bandingkan dengan kehidupan sendiri. Tak boleh. Tak boleh kita bandingkan kehidupan jiran dengan kehidupan kita. Kehidupan kita, kita lah. Kereta kita, kereta kita. Kereta jiran, kereta jiran. Suami kita, suami kita. Suami jiran, suami jiran. Kalau hidup membanding-banding ni, takut jadi sifat sombong. Sebab tu tak perlu banding-banding. Jadilah orang yang sentiasa bersyukur apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Okay, baik. Akibat sombong. Hari ini kita habiskan tentang semua segala sifat sombong. Supaya besok kita masuk, malam besok adalah malam nisfu Syaban. Kita buang sifat sombong. Ingat, siapa yang ada sombong bermakna dia ada sifat syirik khafi. Sekali kita masuk sikit. Akibat sombong, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis. Anna rajulan akala inda Rasulillah SAW bishimali. Faqala kul biyaminik. Qala la astati'u. Qala la istata'ta. Ma mana'ahu illa al-qibru. Qala fama rafa'aha ila fi. Ada seorang lelaki yang sedang makan dekat dengan Rasulullah SAW. Yang makan dengan tangan kiri. Dia makan dengan Nabi. Dan pada masa yang sama, dia makan guna tangan kiri. Maka Rasulullah SAW menasihatinya. Makanlah dengan tangan kananmu. Nabi tegurlah. Memanglah kita, sebaik-baik kita makan dengan tangan kanan. Dia menjawab, aku tidak boleh makan dengan dengan tangan kananku. Tidaklah yang menyebabkan dia menolak untuk makan dengan tangan kanan, melainkan kerana sombong. Kata perawi hadis, lepas peristiwa itu, dia benar-benar tidak boleh mengangkat tangannya ke mulutnya. Allahu Akbar. Sombong. Dah bodoh, lepas tu sombong. Bahasa kita begitulah, tuan-tuan. Sebab daripada tu, tuan-tuan,
Selepas peristiwa itu, kata perawi, benar-benar dia tak boleh mengangkat tangannya ke mulut, iaitu tangan kanannya. Dan sampai bila-bila dia akan makan dengan tangan kirinya. Sebab sombong teguran daripada Nabi SAW. Okey, baik. Jelas? Itu jangan sombonglah. Kalau kita ditegur, kita terima. Seorang isteri ditegur, kena. Seorang suami ditegur pun, kena. Sebab kalau sombong ni, kadang memakan diri. Dengarlah kata orang bila dinasihat. Kalau orang tua nasihat, dengar, jangan sombong. Yang mana baik ambil, yang mana tak baik buang. Tapi jangan sombong. Tak payahlah nasihat-nasihat, orang dah besar dah, sibuk nasihat, tak boleh. Orang tua, bila bercakap, kita dengar. Kalau rasa tak perlu, senyap. Supaya kita tidak sombong. Dan disebutkan, Abu Al-Atiyah berkata, "Ya'lamu bi'anna sihamal mauti khasidah." Ketahuilah bahawa anak panah kematian tepati sasarannya. Maknanya, kalau mati ini datang, tak lewat, tidak akan juga dipercepatkan. Ajaluha. Bermakna mati ini, kematian tepati sasarannya. Bermakna, berlaku kematian, pasti akan berlaku. Dan ulama salah berkata, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Cukuplah kematian sebagai penasihat. Sebab tu, kalau terlebih sombong, ingatlah mati. Kalau mati besok, bawa sifat sombong, na'uzubillah min zalik. Biarlah mati kita dijauhkan daripada sifat-sifat mazmumah. Dan juga Yahya bin Khalid berkata, "Asy-syarifu idza taqarra'a tawadha'a wad-dani'u idza taqarra'a takabbara." Orang yang mulia apabila mendalami ilmu, dia tawaduk. Sedangkan orang yang hina, apabila mendalami ilmu, dia sombong. Kalau kita tengok akhir zaman ni, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu sombong adalah dengan ilmu yang dia pelajari. Ilmu untuk kita belajar bukan semakin sombong, tetapi semakin kita rendah diri. Apa kelebihan kita dalam ilmu bukan untuk berlagak, tetapi untuk kita berkongsi. Untuk sama-sama kita berkongsi, share pada orang lain. Tetapi hakikat, hari ini di akhir zaman, orang ada ilmu, dia menafikan orang lain. Dan pada yang masih sama, dia berilmu, tetapi dia menunjukkan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Na'uzubillah min dzalik. Sebab tu tentang ilmu ni bagus jika dicari. Yang menjadi masalahnya, ilmu tadi tu menjadikan dia sombong. Menjadikan dia belagak. Tak boleh. Kita masing-masing ada kelebihan. Ada orang yang mempunyai ilmu tentang ni. Ada orang yang mempunyai ilmu tentang ini. Tetapi janganlah kita menjadi orang yang sombong dengan ilmu. Walaupun kita ada ilmu, tapi kita sombong. Walaupun kita ada ilmu, tapi kita sombong, termasuklah kita dalam golongan orang yang rugi. Kenapa rugi? Dan rahmati Allah. Kerana ilmu ini akan lebih indah, akan lebih dipandang tinggi sekiranya kita ada sifat tawaduk. Dan merendah diri pada yang sama, kita lebih beradab daripada orang yang berilmu. Sebab tu jangan belagak. Hari ni mak-mak, ayah-ayah kita rasa gemenur iman ni, macam kita sendiri kan, dah saya rasa GNI ni daripada 2020 kan, dah masuk tahun yang keempat. Maknanya kita belajar selama 4 tahun ni macam-macam. Kita ada tafsir Quran, kita ada kitab hikam, kita ada asatizah yang hebat. Bukan bermakna menunjukkan kita belagak sombong. Tengok aku belajar. Tak. Kita makin ada ilmu adalah untuk kita dekat dengan Allah. Semakin hebat ibadah kita sebab ada ilmu. Semakin kuat iman kita sebab ada ilmu. Semakin tahu kita mencegah sesuatu sebab dengan adanya ilmu. Tentang. Kita sama-sama jadi orang sebegitu. Hari ni kita jahil. Kenapa kita ada je tak kena? Rasa macam ni contohnya. Tapi bila kita fahami semula, rupanya kita ni berlaku sebab bukan apa? Sebab kita sombong. Sebab tu banyak benda yang kita tak boleh terima.
Banyak benda yang kita tak boleh terima. Jadi orang sombong, banyak benda yang perlu kita tak boleh terima. Sebab ada sifat sombong. Hatta ilmu kita dapat. Tapi ilmu tu tak kita dapat manfaat. Sebab daripada sombong mendapat ilmu. Itulah sombongnya syaitan. Sebab itulah dia dikeluarkan Allah daripada syurga. Sebab sombong, belagak. Sebab dia rasa dirinya hebat, Allah jadikan dia daripada api. Tak boleh. Kita jangan berasa hebat dengan ilmu yang kita ada. Sekalipun hebat mengaji, kena sentiasa tawaduk. Jangan mempertikaikan apa jua ada pada orang lain. Wallahu a'lam. Baik. Selesai. Dan kita masuk pada nota kaki 275. Tadi ada sambungan sikit tentang ubat sombong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Orang yang sombong ini yang ke-9 ubatnya, dia membenci sesuatu tetapi akhirnya memberi manfaat kepadanya, atau sebaliknya dia suka sesuatu tetapi akhirnya memberi mudarat kepadanya. Allahu Akbar. Inilah mereka-mereka yang ada ubat bagi mereka yang mempunyai sifat sombong. Akhirnya disebutkan juga tuan-tuan, dia meninggal dunia. Dan dia meninggal dunia dan akan hisab. Jika dia termasuk isi neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripadanya. Oleh itu, tuan-tuan rahmati Allah, oleh itu, kenapa dia perlu sombong sedangkan dia adalah hamba yang hina lagi lemah? Apakah patut sombong bagi orang yang membasuh najis dengan tangannya sehari dan membawanya selama dia masih hidup? Wallahu a'lam. Sebab tu tak boleh sombong. Sebab kalau kita sombong sedangkan kita membasuh najis dengan tangan kita dan selama dia hidup, kenapa perlu sombong? Wallahu a'lam. Dan tuan-tuan rahmati Allah, kata Nabi SAW, dan berkata pengarang, antara amalan-amalan menghilangkan sifat lupa. Jadi pelupa ada amalannya. Yang pertama disebutkan amalan-amalan supaya tidak lupa. Selawat Al-Muzib An-Nisan menghilangkan lupa. Selawat ini diajarkan oleh Al-Arif Billah Sayyid Muhammad Al-Syarif rahimallahu kepada Al-Arif Billah Syekh Saleh Al-Ja'fari rahimallahu ta'ala untuk menghilangkan sifat pelupa. Dengan meletakkan tangan di atas kepala ketika membaca selawat ini hingga selesai. Macam mana selawatnya? Okey. Amalan dia supaya tak menghilangkan lupa dengan selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad al-muzhibin nisyani binurih wa ala alih fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Okey, baik. Letakkan tangan pada kat kepala. Kemudian bacalah selawat ini untuk mengelakkan daripada lupa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur dinin nur al-muzhibin nisyani binurih wa ala alih fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Baca satu kali pun tak apa. Pegang kepala, kemudian baca selawat ni. Sekali saya baca, Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-muzhibin nisyani binurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Okey, jelas? Ada yang tak dapat? Jelas tak? Cuma dia panjang sikit lah kalau kita nak menghafal. Baca tengok kitab boleh lah. Tengok kitab. Yang tak ada kitab tu para sahabat. Sebab tu dia boleh ingat. Ya dah. Tapi kedua anak-anak kalau periksa kan kita selalu pesan. Kalau lupa gosok belakang tengkuk tu selawat Ustaz kan? Tak betul tu. Kalau lupa gosok tengkuk kawan. Apa tengkuk kawan pula? Tak selawat lah. Wallahu alam. Saya tak pastilah amalan tu. Cuma ni amalan yang disebut dalam kitab lah. Kalau kita ni jenis tak nak lupa, bacalah apa yang disebutkan oleh ulama.
Dan yang kedua, doa menghilangkan lupa. Diriwayatkan bahawa seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ni selalu lupa, lupa je, tak pernah ingat. Oleh itu ajarkanlah kepadaku sesuatu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, ucapkanlah setiap hari, Allahumma ja'al nafsi mutma'innatan tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ika. Boleh? Dapat? Allahumma ja'al nafsi mutma'innatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ika. Ataupun dalam bahasa Melayunya, ya Allah, jadikanlah diriku tenang yang beriman dengan pertemuan denganmu, yang berasa cukup dengan pemberianmu, dan yang redha dengan qadakmu. Lelaki itu berkata, aku tidak lupa sama sekali setelah mengamalkannya. Nampak? Telah dia amal doa ni, dia tak pernah lupa. InsyaAllah. Apa doanya? Allahumma ja'al nafsi mutma'innatan tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ika. Ataupun kalau dalam bahasa Melayu, ya Allah, jadikanlah diriku tenang yang beriman dengan pertemuan denganmu, yang berasa cukup dengan pemberianmu, dan yang redha dengan qadakmu. Dibaca sebanyak 3 kali. Okey, insyaAllah. Dan juga ayat menghilangkan lupa. Tadi doa. Kalau ayat yang kita amalkan supaya tidak lupa, disebutkan Al-Arif Billah Syekh Saleh bin Muhammad Al-Ja'fari rahimallahu ta'ala berkata, kami telah diajarkan semenjak 35 tahun lalu oleh Syekh Ahmad Mararah rahimallah kaedah untuk menghafaz dan menghilangkan lupa, supaya kita mudah hafaz Quran dan hilangkan lupa, iaitu meletakkan tangan di atas kepala setiap kali selepas salat. Letak tangan di atas kepala setiap kali lepas salat sambil membaca ayat yang ke-6 daripada surah Al-A'la sebanyak 7 kali. Ayat itu ialah sanuqri'uka fala tansa. Sebanyak 7 kali. Boleh? Siapa besok kan? Anak-anak kita nak exam. Anak-anak kita dah baca buku. Kalau boleh nak jawab periksaan tu betul. Dapat ingat apa yang semua dia belajar. Letak tangan dekat atas kepala. Baca 7 kali. Setiap kali selepas salat. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. InsyaAllah akan menghilangkan kita sifat lupa. Wallahu a'lam. Dan Imam Syafi'i, tuan-tuan rahmati Allah, mendapat gelaran alim Quraisy. Orang Quraisy yang sangat alim, menjadi guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan para imam dan ulama yang lain, walau bagaimanapun sifat tawaduk beliau dapat dilihat dalam syairnya. Apa katanya? Uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku iaitu Imam Syafi'i mencintai para salihin walaupun aku bukanlah termasuk dalam kalangan mereka. Semoga aku mendapat syafaat mereka kelak. Nampak katanya, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku iaitu Imam Syafi'i mencintai para salihin walaupun aku bukanlah termasuk dalam kalangan mereka. Semoga aku mendapat syafaat mereka kelak. Dan disebutkan juga, wa akrahu man bidha'atuhul ma'afi wa in kunna sawa'an fil bidha'ah. Aku membenci orang yang melakukan maksiat walaupun kita sama dalam perlakuan tersebut. Syairnya, wa akrahu man yudi'ul umra lahwa walau kuntu imra'an jammal idha'ah. Aku membenci
orang yang mengiyakan umurnya, walaupun aku sendiri termasuk orang yang banyak mengiyakan umurnya, mensia-siakan umurnya. Kalam Imam Syafi'i dalam syairnya. Wallahu alam. Kita berhenti takat dulu. Ada 10 minit lagi. Kekanda Amira, dipersilakan buka soalan. Ya, silakan jemaah sekiranya ada soalan yang ingin bertanya. Sebab kita nak masuk bab baru dah. Bab yang fasal yang keberapa, iaitu berkaitan dengan ujub. Berkaitan dengan ujub. Muka surat 300, muka surat 200 berapa lupa tadi. 283. Tadi berkaitan dengan sombong. Okey, baik. Saya nak sebelum, kalau tak ada soalan ke apa, saya sambung sikit. Kita nak masuk malam nisfu Syaban. Ya. Okey. Malam tersebut adalah malam yang mustajab doa. Siapa yang berdoa, Allah kabulkan. Siapa yang minta doa, Allah bagi. Siapa minta rezeki, Allah bagi. Siapa minta ni Allah bagi, siapa minta ni Allah Ta'ala bagi. Itu sangat-sangat besar. Dan cuma Nabi SAW sebut dalam hadis yang panjang tu, cuma Allah tak kabulkan permintaan. Tidak menerima doa-doa orang, iaitu yang syirik kepada Allah. Yang syirik kepada Allah. Antaranya syirik khafi ataupun syirik jali. Lepas tu saya kata, kalau boleh pada malam tersebut kita berdoa, jangan ada sifat sombong dalam diri kita. Sebab kita takut-takut kita termasuk dalam sifat syirik khafi. Walaupun tiada secara jelas, tetapi adalah syirik tersembunyi. Maka takut-takut doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah sebab ada perbuatan syirik kecil, iaitu sifat sombong dalam diri kita. Sebab malam tu adalah malam mana Allah Ta'ala kurniakan kebesaran, kurniakan afdalnya kepada mereka yang berdoa. Nabi SAW dan juga ulama mengatakan, sebahagiannya mengatakan pada malam tersebut adalah malam untuk kita menghidupkan ibadah. Dan padanya siang hari kita melakukan puasa sunat. Maka malam tersebut dihidupkan dengan ibadah. Dan bahkan Nabi sebut malam tersebut malam mustajabnya doa. Sebab ada 5 malam yang mustajab doa. Yang pertama kami malam Jumaat. Yang kedua padanya bulan Rajab. Yang ketiga nisfu Syaban. Yang keempat Idul Adha, malam Idul Adha. Dan juga Idul Fitri. Cuma golongan-golongan yang tidak diterima doanya telah disebutkan Nabi SAW adalah mereka yang syirik. Dan juga mereka-mereka, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, mereka yang bermusuh-musuhan ataupun yang memutuskan silaturrahim. Wallahu a'lam. Sebab tu jaga-jaga. Jangan ada sifat-sifat yang tak baik di dalam diri kita, hatta syirik kecil ataupun syirik besar. Wallahu a'lam. Okey. Kita berhenti takat tu dulu. Ada kekanda Amira? Memang tak ada soalan, mungkin ada hebahan. Saya nak tanya soalan boleh? Sila. Tadi Ustaz cakap berkenaan dengan isteri, bila kita status sebagai isteri orang ni kita kena jadi jual mahal kan? Ya. Macam saya ni sebab kawan-kawan saya banyak saya kenal bapak-bapak diorang kan, jadi kita being friendly lah dengan dengan pakcik-pakcik tu semua, kita anggap macam ayah-ayah je lah. Okey. Tu boleh ke Ustaz? Itu tak ada masalah, tetapi masih ada batas. Yang saya kata jual mahal tu pada orang yang kita tak kenal. Tak kenal, tak siapa-siapa, tapi kita bagi ruang kepada dia untuk, maksud dia apa, nampak kita ni terlalu mudah. Sebab tu kena sombong sikit. Sombong yang dibolehkan lah, maksud dia apa. Maknanya kita tak kena jual mahal. Bahasa orang bukan sombong, dia panggil jual mahal. Sebab aku perempuan, aku ada suami. Contohnya begitu, kan. Tapi kalau kita tak jual mahal, sebab tu berlaku kes curang. Bila berlaku kes curang, akan timbul kes penceraian. Sebab kita tak sombong. Maksud tak sombong, kita tak jual mahal. Tapi orang panggil kita sombong. Sombong tu perempuan tu. Kenalah jual mahal sebab kita isteri orang. Itu juga dengan laki. Laki ni ada suami kan, dia suami orang. Dia kena jual mahal. Walaupun ada perempuan cantik ajak dia keluar, ajak dia minum cantik daripada isteri dia kena tetap jual mahal. Dia bukan sombong.
jual mahal, tapi orang panggil kita sombong. Sebab apa kita kena jual mahal? Takut bila kita bagi ruang, takut timbul kepada kes curang. Tapi kalau takat pacik-pacik ni, kita kena ramah lah. Bahasa orang ramah. Tapi tak adalah berlebihan sampai tiada batas. Bergaul boleh, tapi mesti ada batas. Macam kita raya kan, kita balik kampung, raya-raya balik kampung, takkan kita nampak sombong, tak bertegur siapa. Kita ramah, berbudi bahasa. Cuma taklah sampai berlebih-lebihan. Cuma bagi orang yang berkahwin, datang satu kiri kanan kita dengan ujian yang mencabar, maka kita kena menjaga-jagalah dalam perkara tersebut. Wallahualam. Kalau kita kata kita sesama kawan-kawan online kan, kadang macam bertugur siapa macam tu, lepas tu mula ingatkan macam sekadar macam berbahasa-bahasa, tiba-tiba orang tu macam lebih-lebih pula. Lepas tu rasa macam dia ni dah kenapa pula, jadi boleh kan kita block dia? Oh jangan marah sampai block, sabarlah. Yelah, nanti kan dia ingat kita nak melayan dia, padahal mula-mula kita macam dia tanya-tanya, kita jawab. Lepas tu tiba-tiba macam lebih-lebih tiap hari macam bagi video lah, bagi gambar lah, dia pergi mana lah. Alamak, ni macam dah lain je kan. Tak boleh lah kalau dia terlalu lebih. Kalau kita sebagai seorang isteri, tak boleh lah. Sebagai seorang suami tak boleh lah lebih-lebih. Cuma kalau kita belum berpunya dan dia approach kita dengan cara macam tu, tak apalah. Kan tak boleh lah sampai blok tu. Tak adalah. Cuma kita jangan melayan lah. Blok tu nampak sangat kita apa, terus sifat gitu, tak boleh lah. Kita perlu nasihat lah. Wallahualam. Tapi cara orang perempuan mudah, jangan layan. Itu saja. Tak layan pun dia bagi lagi setiap hari Ustaz. Kalau jadi dia macam saya sendiri mas, jadi saya block. Saya pun kadang ada seorang ni juga, dia selalu bagi saya setiap hari Khamis link. Kadang geram juga. Saya nak block. Ustaz itu lain. Allah, siapa itu dia? Oh tu lain. Kan tak bagi kan? Bagi Saya saya link. bagi dan Saya dah block dia, tapi setiap Khamis dia hantar. Macam mana? Nanti tukar orang lain lah hantar. Gurau. dia nak ibu yang takut. Jangan marah, gurau sikit marah. Tak marah, sikit tawa tu Ustaz. Tak ada marah. Nasihat. Okay, tak apalah. Maksud dia, kalau dia hantar lebih tiap-tiap hari kerap kan, tu macam lampau lah. Dia macam tak ada respect kita lah sebagai orang perempuan. Situ kita block sekejap, kemudian buka balik. Boleh? Tak, saya rasa better saya block terus kot. Sebab saya pun tak berapa kenal sangat orang tu. Wah, tak perlulah. Tak boleh lah. Kalau tak kenal, kita block terus lah. Tapi saya janganlah block. Aku takut. Boleh lah. Wallahualam. InsyaAllah kita mudah. Ustaz, satu. Ya. Nak block. Muka surat 275 tu, yang ketika Haji Wada tu, Ustaz terang sikit, ketahuilah tidak ada kelebihan kepada orang Arab atas orang Ajam tu, tidak pula orang bukan Arab. Lepas tu berkulit merah, kulit hitam, berkulit atas yang berkulit merah tu, jelaskan sikit Ustaz. Kurang faham lah tu. Ni siapa yang tanya? Amnira ke Kakak Intan? Saya lah tanya, suara sama ke? Macam mana lah? Adik-beradik, lain mak lain pok. Keadaan yang Allah kata, sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu, bapa kamu adalah satu. Ketahui tidak ada kelebihan ke atas orang Arab kepada orang muka Arab. Maknanya tiada kekuasaan pada seseorang itu asbab daripada keturunan ataupun bangsa dia. Sebab kita semua sama, tak kira lah kulit tu hitam ke, orang Arab ke, bukan Arab ke, ataupun orang tu kulit merah ke kulit hitam, beza kita adalah takwa, tu saja. Tiada. Dia tak kira bangsa, tak kira apa. Perkara tiada perkara. Sebab maknanya ini kita kena tahulah, tidak boleh kita menghina walaupun dia bukan orang Arab. Maknanya orang Arab je dia layak menghina. Tak. Kita semua sama. Kita tak boleh sombong, siapa pun kita.
apa jua sekalipun keadaan kita. Wallahu alam. Kita manusia Kenapa sama. Ustaz punya gambar hilang? Memang tak ada yang tutup Baik-baik Gambar faham. tak tahu dihilang, kadang-kadang dia ada. Okey, ada. Baik, alhamdulillah. Ustaz, soalan ni di chat Salmah Taib. Apa kelebihan puasa pada hari nisfu Syaban? Puasa ni diterapkan sunat lah. Bila kita sebut tentang puasa, banyak fadilat, antaranya kebaikan-kebaikan daripada segi kebaikan. Saya tak pasti ada amalan khusus yang menceritakan tentang perkara-perkara berkaitan dengan kelebihan puasa. Cuma disunatkan bagi kita berpuasa sahaja. Maka puasa, kalau puasa sunat atau kebaikan, mesti ada fadilat. Cuma saya tak tahu daripada segi fadilatnya apa. Tetapi berpuasa sunat itu pada hari tersebut digalakkan. Wallahu a'lam. Itu saja. InsyaAllah. Tu kira puasa hari putih lah kan Ustaz, punya puasa bulan Syakban ni. Dia bukanlah termasuk putih sebab dia tak panggil puasa Ayyamul Bid, tapi dia panggil puasa nisfu Syaban. Tetapi ada yang mengatakan tiada puasa khusus pada nisfu Syaban. Hanya ada sekadar niat puasa sunat. Banyak pendapat. Maka mana-mana kita nak buat, yang penting puasa sunat. Kerana Allah Ta'ala, selesai. Kalau contoh 13, 14, 15, hari ni pun patut kita puasa sunat. Puasa Ayyamul Bid. Tak ada masalah. Kalau terjadi juga ada dua puasa, maka kita niat dua-dua puasa. Boleh jelas? Jelas Ustaz. Okey, terima kasih kepada Intan. InsyaAllah. Okay Ustaz, kalau tak ada soalan lagi kita tutup lah. Tapi cuti sekolah Ustaz tak ambil anak Ada kan. soalan tu. ada Lapar-lapar. lagi? Mak Wan tanya baca Yasin lah. Apalah. Okey, bacaan Yasin 3 kali pada malam nisfu Syaban tu macam mana Ustaz? Okey, baik. Amalan ni tidak ada dalam riwayat lah. Cuma disebutkan Nabi menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Kalau kita rasa bacaan Yasin tu menunjukkan satu perkara yang bida'ah, berpegang kita pada perkara tersebut, tak payah usah buat. Tapi kalau kita berpegang pada benda itu, mengatakan satu benda yang bida'ah hasanah, bida'ah yang baiklah untuk kita lakukan, maka lakukan. Kalau tak buat pun tak apa, kalau buat pun dapat fadilat. Ada 3 perkara disebutkan ulama' di situ. Maka buatlah. Kalau tak nak buat, baca WhatsApp daripada baca Yasin. Lagi mudah. Baca WhatsApp. Kalau yang Baca WhatsApp tak dapat pahala. Lain lah benda berfaedah. Ya, kadang-kadang orang macam ni. Kadang-kadang ada orang, dia suka sangat komplain. Dia kata 3 kali Yasin ni mana ada Nabi buat. Okeylah, kalau kita tak baca Yasin, kita baca WhatsApp. WhatsApp ada mantap lah Ustaz. Dia macam kubur. Dia macam kat kubur kan. Kat kubur dia kata Ustaz tak boleh baca Quran atas kubur. Sebab tak ada yang buat. Dia kata Nabi pun tak buat. So kalau tak boleh baca Quran atas kubur, baca WhatsApp lah. Itu kan sindiran namanya Ustaz. Ayat sindiran. Iya, nak ambil baca WhatsApp dengan baca Quran, ambil baca WhatsApp. Maka lebih baik kita baca Quran. Ya, Boleh. faham lah. Faham sendiri Terbaik lah. jawapan. Okey, baik. Ada lagi tak? Jemaah kalau tak ada kita tutup lah insyaAllah. Kita tak ada. Jemaah senyum saja tu. Baik-baik. Kita tutup Ustaz Alhamdulillah. Sila. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak. Hari ni tajuk dengan sifat sombong yang dikongsikan Ustaz tadi. Moga kita dijauhkanlah dari sifat sombong ni. Kerana sifat sombong ni sifat syaitan. Wa'iyazbillahi min zalik. Moga kita menjadi hamba yang dikasihi. Kawan Ha? Cakap macam cakap berkawan tu. Hendaklah kita jauhkan. Sombong ni kan macam kawan. Kita jemaah kita itulah kita ramah-ramah muka. Jangan formal sangat. Baik. Masya-Allah, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah kita pada petang ini. Ustaz, seperti biasa saya buat hibahan kuliah malam ini bersama dengan Al-Fadil Yang Ma'arif Datuk Haji Abbas bin Nurdin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM dengan kitab Syarah Matan Al-Barahin jilid yang kedua pada pukul 8 malam, dan kuliah isyak kita bersama dengan Al-Fadil Major Haji Muhammad Naim
bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan kitab Akhir Bazah pada pukul 9.15 malam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemen Iman dengan 2 kuliah lagi yang disediakan pada malam ini, insya-Allah. Jadi saya mewakili Gemen Nur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah ini berlangsung terdapat sebarang kekurangan, kesilapan, kekhilafan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tanggung kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Jumpa lagi.